Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 4 Disember 2020 bersama saya Fidah Ihanan Sahni. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg hari ini yang menerima dua kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Kunjungan pertama adalah daripada Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Sarawak yang baharu, Abang Ehsan Abang Abu Bakar. Tujuan kunjungan hormat saya kepada Ketua Menteri Sarawak adalah sebagai penghormatan saya apabila saya memegang jawatan Pengarah Negeri Sarawak bermula September 2020. Di samping itu juga kunjungan hormat ini untuk mengeratkan jalinan kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Sejurus selepas itu, Ketua Menteri menerima kunjungan hormat dari Kementerian Belia dan Sukan Sarawak yang diketuai oleh menterinya Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Tujuan kunjungan adalah bagi menjemput Ketua Menteri merasmikan sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Sarawak tahun 2020 yang akan berlangsung esok 5 Disember 2020 di Kompleks Sukan Aksajaya Semarahan. Yang Amat Berhormat telah setuju untuk hadir. Beliau pun juga teruja memang mau datang dan beliau lah yang memberi tarikh ini dan insyaAllah beliau sendiri dah mengatakan kalau hari bagus besok hari beliau nak turun gunakan motosikal daripada Kuching. Jadi untuk sambutan Hari Belia tahun ini selain daripada pembarisan oleh kumpulan-kumpulan belia juga akan diadakan penyampaian anugerah tokoh belia dan juga tokoh Persatuan Belia yang akan diumumkan besok hari lah. Hadir sama Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak Datuk Snodan Lawan. Seterusnya, pada ketika ini Malaysia termasuk Sarawak banyak mengimport makanan dari negara luar untuk keperluan masyarakat yang semakin meningkat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Kerajaan Sarawak berusaha mengubah keadaan ini untuk menjadi negeri pengeksport makanan dengan adanya tanah yang luas, sungai yang banyak dan sumber semula jadi serta ditambah dengan penggunaan teknologi baharu. Petani di Sarawak ni famous dengan ikan terubuk. Nyaman ikan terubuk ni. Telurnya pun nyaman. Tapi kalau setiap hari bulan, lebih-lebih lagi ikan terubuk masin itu ada yang diimport daripada Sri Lanka, ada yang diimport daripada Pakistan. Jadi hasrat kita ialah untuk menjadikan Sarawak ini sebagai negeri untuk mengekspor barang-barang pertanian, perikanan dan peternakan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Agriculture Community Outreach Program AgriCorp di Dewan Masyarakat Awat-Awat Sundar Lawas pada Khamis. Datuk Amar Awang Tengah yang juga Adun Bukit Sari turut mengimbas kembali bagaimana beliau memohon kemudahan membina jalan raya di kampung tersebut pada penggal pertama sebagai wakil rakyat kawasan Dun Bukit Sari. Projek pertama yang saya mau dilaksanakan ialah untuk melaksanakan jalan raya ke Awat-Awat. Okey, kau bincanglah dengan JKL. Aku sudah bincang. Tapi diorang beritahu separuh saja dapat dibuat. Lain aku JP. Tapi aku tidak percaya mesti ada teknologi. Okey, kau buat estimate berapa. Masa tu aku tahulah ada teknologi geotextile technology. Dan kita runding dengan JKL. Sekarang jalan raya yang sudah lama kita laksanakan masih stable. Pada majlis itu telah diadakan simbolik penyerahan anak ikan, perkakasan perusahaan kepada peserta dan penyerahan zakat Bank Agro kepada SK Luagan dan SK Awat-Awat. Berita berikutnya, masalah integriti dalam kalangan rakyat Sarawak dilihat semakin baik. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli berkata, hal ini berikutan usaha yang telah dilakukan kementeriannya dan kesedaran masyarakat yang bertambah baik. Saya rasa masalah integriti semakin hari semakin baik. Satu, tingkat tahap pemahaman. Kedua, oleh kerana kita telah menjalankan
jelajah integriti dari Teluk Melanau hingga ke Lawas dan di semua bahagian dan banyak daerah melibatkan berbagai pihak daripada pegawai kerajaan dan pemimpin akar umbi. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Seminar Pemantapan Pegawai Integriti Bertauliah CEIO dan Unit Integriti Negeri Sarawak bertempat di Borneo Convention Centre Kuching BCCK hari ini. Ujar Datuk Talib lagi, beliau menghargai pelibatan para peserta dalam seminar tersebut yang membuktikan penjawat awam memiliki sifat jujur dan amanah yang mahu menjalankan tugas dengan betul dalam agensi masing-masing. Program seminar yang dianjurkan Unit Integriti dan Ombudsman Negeri, Jabatan Ketua Menteri itu melibatkan sebanyak 94 agensi dari semua peringkat di negeri Sarawak. Menurut Koordinator SAWAS yang juga Jurutera Elektrik Jabatan Bakalan Air Luar Bandar Jebab Kuching, Michael Anggi berkata, projek SAWAS yang bernilai 2.76 juta ringgit itu akan menyediakan kemudahan bekalan air kepada lebih 500 penduduk Kampung Ulu Lubai dan Kampung Sungai Munti. Sesi dialog bersama tuai rumah dan ketua kampung serta penduduk kampung merupakan inisiatif Jebab Sarawak untuk memberi penerangan dan penjelasan berkaitan sistem SAWAS yang membekalkan air bersih dan terawat ke kawasan luar bandar yang belum disambung sistem saluran air. Beralih ke laporan harian COVID-19, Sarawak hari ini merekodkan 1 kes positif COVID-19 yang dikesan di Kuching, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,067 kes. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes tersebut melibatkan seorang lelaki dari Kalimantan, Indonesia yang membuat saringan kendiri sebelum memulakan kerja sebagai pembantu kedai di Bandaraya Kuching. Kes telah dikategorikan sebagai kes import A dan dipercayai mempunyai rekod memasuki negara ini secara tidak sah kerana tiada data kemasukan kes ke Sarawak. Turut dimaklumkan, daerah Miri telah bertukar status dari status kuning kepada status hijau setelah tiada kes jangkitan tempatan dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Sekian edisi malam bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.